Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada pagi ini kita akan bincangkan tajuk pengangkutan dalam tumbuhan. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam sains KSSM untuk tingkatan 3. Standard pembelajaran ataupun objektif yang perlu dicapai oleh pelajar pada akhir video ini adalah yang pertama, pelajar boleh memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan, dan yang kedua, pelajar boleh membezakan struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Mula-mula sekali kita tengok apakah itu transpirasi. Transpirasi merupakan suatu proses kehilangan air dalam bentuk uap. Ia berlaku di permukaan daun secara penyejatan. Okey, kalau macam manusia, kita boleh menyingkirkan air menerusi peluh dan juga kencing dan juga sedikit air dalam proses respirasi. Tetapi bagi tumbuhan yang tak ada paru-paru, tak ada kulit, tak ada pundi kencing, jadi cara dia menyingkirkan air adalah menerusi proses transpirasi. Okey, kita tengok keratan rentas daun. Ini merupakan keratan rentas daun. Yang ini bahagian atas dan yang ini bahagian bawah. So, bahagian atas ni terdiri daripada kutikel. Kutikel ni merupakan lapisan berlilin yang kelihatan berkilat di atas permukaan daun. So, sini bahagian bawah. Di bahagian bawah ada sel yang kita panggil sebagai sel stoma. Sel stoma ni terdiri daripada liang stoma dan juga sel pengawal. Okey, di sini kita ada phloem dan juga xylem yang akan diperkenalkan selepas ini. So, epidermis atas dan bawah merembeskan kutikel berlilin yang berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air semasa proses transpirasi. Okey, sebab tumbuhan ni sebenarnya dia tidak boleh kehilangan terlalu banyak air. Bila dia hilang banyak air, dia akan jadi layu. Seterusnya kita tengok fungsi stoma. Fungsi stoma adalah untuk membenarkan air keluar daripada tumbuhan. So, apabila stoma terbuka, akan menyebabkan tumbuhan kehilangan air. Okay, so selalunya stoma akan terbuka pada waktu siang, manakala stoma akan tertutup pada waktu malam dan juga pada hari yang terlalu panas. Kita ada suatu gambar, yang ini gambar menunjukkan stoma yang terbuka, manakala yang ini pula adalah stoma yang tertutup. Apabila stoma terbuka, tumbuhan akan kehilangan air. Apabila stoma tertutup, tumbuhan akan dapat selamatkan kehilangan air. Ini merupakan beberapa contoh liang stoma, gambar sebenar di bawah mikroskop beberapa jenis tumbuhan. Kalau kamu nampak, ni ada liang stoma, ya. Di sini pun ada liang stoma, di situ ada liang stoma. So, secara kesimpulannya, setiap tumbuhan ni mempunyai bilangan stoma yang berbeza. Ada setengah tumbuhan mempunyai liang stoma yang banyak. Ada setengah tumbuhan mempunyai liang stoma yang sedikit. Okey, seterusnya kita tengok kadar transpirasi. Apa itu kadar transpirasi? Kadar transpirasi ini adalah kadar kehilangan air daripada tumbuhan. So, kita akan katakan bahawa kadar transpirasi adalah tinggi sekiranya lebih banyak air meningkat. Okey? Lebih banyak air hilang. Okey? So, lagi banyak air hilang, lagi tinggi kadar transpirasi. Okey. So, kadar transpirasi dipengaruhi oleh 5 faktor. Okey, faktor yang pertama adalah bilangan stoma. So, transpirasi akan meningkat apabila bilangan stoma lebih banyak. Sebagaimana yang cikgu dah bagi tahu tadi, setiap pokok mempunyai bilangan stoma yang berbeza pada daun. Jadi kalau pokok itu mempunyai lebih banyak liang stoma, maka pokok itu akan kehilangan lebih banyak air. Seterusnya, suhu persekitaran yang tinggi. Kita bagi contoh dua situasi, satu pada waktu pagi dan juga satu pada waktu tengah hari. So, kita katakan bahawa waktu tengah hari kadar transpirasi lebih tinggi berbanding waktu pagi. Seterusnya adalah keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang lebih tinggi juga meningkatkan kadar transpirasi. Contoh tadi adalah pada waktu malam dengan waktu siang. So, pada waktu malam, keamatan cahaya adalah rendah. Jadi, kadar transpirasi rendah. Pada waktu siang, keamatan cahaya adalah tinggi. Jadi, kadar transpirasi lebih tinggi.
Seterusnya adalah pergerakan udara yang lebih tinggi juga boleh meningkatkan kadar transpirasi. Contohnya pada waktu keadaan tidak berangin dan keadaan berangin. So bila berangin, lagi banyak air akan hilang daripada tumbuhan. Dan air sekali kelembapan udara yang rendah. Okay, kita bagi contoh macam kawasan dekat kawasan biasa ni, kawasan tempat kita dengan tempat macam Cameron Highland. So Cameron Highland tu mempunyai kelembapan udara yang tinggi, sejuk. Sejuk, dia tinggi kelembapan udara. Jadi kadar transpirasi rendah. Sebab itu pokok-pokok tumbuhan dekat Cameron tu semua segar-segar, gemuk-gemuk je kan. Kalau kita beli, bila kita bawa turun kat bawah ni, semua terus layu, terus mati. Sebab kelembapan udara dekat kawasan kita ni sangat rendah. Udara kita ni kita katakan kering. So bila udara kering, lagi banyak air yang akan hilang daripada tumbuhan, lagi tinggi kadar transpirasi. Cikgu suka samakan kadar transpirasi ni dengan proses mengeringkan baju. Sama. Sebab proses pengeringan baju pun kita punya kunci kata dia punya proses adalah penyejatan. So kalau penyejatan berlaku, maka kadar transpirasi tinggilah. Okay, so kalau macam kita jemur baju, kita akan jemur baju kat tempat yang panas. Kita akan jemur baju pada waktu siang. Kalau tak boleh sidai kat luar, kita akan sidai kat dalam. Lepas tu pasang kipas laju-laju. Dan kita akan sidai di tempat yang kering lah. Kita tak sidai baju dekat dalam bilik air. Kita sidai dekat luar rumah. Macam itulah perumpamaannya. Seterusnya kita tengok fungsi transpirasi. Transpirasi mempunyai dua fungsi yang penting. Yang utama, yang pertama adalah mengangkut air dan juga mineral dalam tumbuhan. Yang kedua adalah menyejukkan tumbuhan. Okay, sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, tumbuhan tiada keupayaan untuk berpeluh seperti manusia. Jadi dia menyejukkan badannya dengan menggunakan proses transpirasi. Untuk proses pengangkutan air dan mineral pula adalah sebab tumbuhan ni dia tak ada jantung macam manusia. Manusia ada jantung, boleh pump kita punya darah. Kan, boleh pump. Jadi dia tak ada pump tu. Jadi dia bergantung kepada fungsi transpirasi. Sebab transpirasi ni ada suatu daya yang kita panggil sebagai daya tarikan transpirasi. Yang boleh membantu air ditarik ke atas. Maksudnya daripada akar ke daun. Seterusnya kita tengok pelembakan. Kadang-kadang orang confuse dengan proses pelembakan. So pelembakan ni merupakan proses kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair. Okay. So kalau macam tadi, transpirasi dia berlaku kehilangan air dalam bentuk uap. Okay. So dia berlaku di hidatot. Hidatot ni merupakan satu liang yang terdapat pada hujung daun. Dan dia sentiasa terbuka. So dia berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Dan ini bukan pembentukan embun. Ini bukan pembentukan embun. Seterusnya kita tengok berkas vaskular. So tadi cikgu dah sebut perkataan berkas vaskular. So berkas vaskular ni terdiri daripada dua komponen utama, iaitu phloem dan juga xylem. Okay. So, berkas vaskular ni merupakan sistem pengangkutan yang terdapat di dalam tumbuhan. Macam manusia, sistem pengangkutan kita ada salur darah kan. Kita ada arteri, kita ada vena, kita ada kapilari. Tapi pada tumbuhan dia tak ada arteri, dia tak ada vena, tapi dia ada phloem dan juga xylem. Okey, kita tengok apa itu berkas vaskular. So, berkas vaskular terdiri daripada dua tisu pengangkut, iaitu kita ada phloem dan juga xylem. Okey, mula-mula sekali kita tengok xylem. Xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral yang terlalut daripada akar ke daun. Okey, manakala phloem pula mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun di bahagian lain tumbuhan. Okey, senang cakap. Macam sistem dalam manusia juga, kita ada arteri dan vena, di mana arteri mengangkut darah beroksigen, vena mengangkut darah tidak beroksigen dan mempunyai laluan berbeza. Begitu juga dengan phloem dan xylem. Okay. So macam highway juga, kita ada dua laluan. Okay. So kalau laluan ini
flowworm, dia akan bergerak daripada atas ke bawah. Dia bawa makanan yang terhasil daripada proses fotosintesis. Manakala saluran kedua yang kita panggil sebagai xylem, pergerakan dia adalah daripada bawah ke atas. Dia mengangkut air daripada akar ke daun untuk menjalankan proses fotosintesis. So, ini merupakan keratan rentas batang pokok yang sebenar. Bukan yang tipu-tipu punya ni bawah mikroskop. Okay. So, kita boleh nampak kat sini terdapatnya struktur yang kita panggil sebagai flowworm dan juga xylem. Kalau kamu nampak ini. Okay. Dia ada dua lapisan begini kan. Banyak tempat tu kan. Ataupun ada juga kan dua. Okay. So, yang dekat sebelah dalam ni. Dekat sebelah dalam ni lah kita panggil sebagai xylem. Okey. Yang dekat sebelah luar kita panggil sebagai flowworm. Okey. Kita tengok pula kedudukan flowworm dan xylem dekat dalam akar pula. Ini pun sama keratan rentas sebenar bawah mikroskop So yang ini kita ada ni bentuk dia macam ni kan. Macam bentuk tapak Sulaiman kan. Okey. So flowworm yang dekat sebelah luar ni. Ni yang kat luar ni flowworm. Okey, yang bentuk macam tapak Sulaiman ni lah xylem. Seterusnya kita tengok aktiviti yang boleh dilakukan untuk menentukan kedudukan flowworm. So xylem dengan flowworm ni dia ada kedudukan yang berbeza sebab flowworm ni dekat sebelah luar. Bahagian luar dia dekat bahagian kulit batang kayu kan. Manakala flowworm tu dia dekat sebelah dalam. So untuk buktikan bahawa flowworm ni kat luar, kita boleh jalankan aktiviti ini di mana kita buang sedikit kulit bahagian batang pokok. Okey. Dalam masa 2 minggu kita akan lihat berlaku pembengkakan dekat bahagian yang tidak dipotong tu kan. Okey. Manakala bengkak dekat bahagian atas je, bawah tak bengkak. Okay, ini membuktikan yang pertama bahawa makanan dihasilkan di daun dan kemudiannya dia akan dihantar ke akar menerusi flowworm. Tapi dalam kes ni kita dah buang flowworm. Bila kita buang flowworm, maka makanan semua akan terkumpul di kawasan ini. Okey. So, ini merupakan contoh aktiviti tersebut yang cikgu pernah buat beberapa tahun lepas. Di mana cikgu buang dia punya kulit pokok. Oh, ni bukan cikgu yang buat, ni anak murid cikgu buat. Dia buang kulit pokok kemudian selepas 2 minggu dia ambil gambar. Kalau kamu perasan, terdapat kawasan yang bengkak di sini. Ini membuktikan bahawa makanan berkumpul di kawasan tersebut kerana flowworm telah tiada. Bila flowworm tak ada, flowworm tidak boleh mengangkut makanan tersebut sampai ke bahagian tumbuhan yang lain. So, akhir sekali kita tengok perbezaan antara sistem peredaran darah dalam haiwan dan juga manusia, dan kita bezakan dengan sistem pengangkutan di dalam tumbuhan. Kedua-dua sistem mempunyai persamaan, iaitu mengangkut air, nutrien dan juga bahan terlarut, dan juga sistem ini wujud dalam organisma yang kompleks. Tetapi ada terdapat perbezaan. Yang pertama adalah dari segi struktur. Okey, dalam sistem peredaran haiwan, dia merupakan sistem bertiup dengan jantung dan juga injap. Dia ada jantung, dia ada injap. Manakala dalam sistem pengangkutan tumbuhan, dia ada bersalur tetapi dia tiada pam dan juga injap. Dia tak ada jantung. Dia tak ada injap. Okey. Seterusnya jenis salur pengangkut. Okey, dalam manusia dan haiwan kita ada 3 jenis salur pengangkut, iaitu arteri, kapilari dan juga vena. Manakala dalam tumbuhan kita ada 2 jenis sahaja, iaitu xylem dan flowworm. Xylem mengangkut air, flowworm mengangkut makanan. Flowworm F, food, makanan. Ingat tu Dan akhir sekali, sambungan antara salur pengangkut
salur pengangkut antara arteri dan vena bersambung. Dia dihubungkan oleh kapilari. Manakala xylem dan phloem tidak bersambung langsung. Okey. Dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah topik kita untuk bab 3 ini. Bab 3 kan? Okey. So diharapkan anda semua mendapat manfaat daripada apa yang cikgu kongsi. Jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.